Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nazri Kaha. Ini analisis awani. Kita sedia maklum saban tahun setiap kali memasuki bulan Rajab, bulan yang mulia menuju kepada bulan Ramadan Al-Mubarak. Ini antara bulan-bulan yang banyak kita mendengar pelbagai sirah Nabi, pelbagai cerita-cerita berkaitan dengan perjalanan Rasulullah menaiki ataupun borak untuk ke Mi'raj dan sebagainya. Begitu juga kita tahu juga pada saban tahun pada malam 27 Rejab misalnya di surau-surau di masjid kita di seluruh negara akan dibacakan semula kisah-kisah berkaitan dengan Isra' dan Mi'raj. Tetapi apakah kita memahami dari aspek yang berbeza selain daripada aspek sirah ataupun aspek agama dan penceritaan berkaitan dengan mukjizat yang diterima oleh Rasulullah SAW. Jadi pada malam ini saya akan membawa perspektif yang berbeza bagaimana kita melihat peristiwa perjalanan Rasulullah Isra' dan juga perjalanan Rasulullah Mi'raj dari bumi menuju ke Sidratul Muntaha itu dalam konteks tempat, dalam konteks masa dan juga pemetaan. Kerana kita ada pakarnya, jadi saya perkenalkan rakan saya Dr. Rosmadi Fauzi, tidak asing lagi di Asrawani, pensyarakanan di Jabatan Geografi Fakulti Sastra dan juga Sains Sosial Universiti Melaya. Kalau biasa kita panggil Dr. Rosmadi ini kita cerita pasal politik, tetapi malam ini kita cerita pasal Isra' dan Mi'raj. Ya, benar. Okey, apabila kita bercerita tentang Isra' Mi'raj, faktanya begitu sedikit, hanya diungkapkan dalam beberapa ayat di dalam Al-Quran. Kalau kita masih ingat dalam surah Al-Isra' ayat 1 misalnya, itu jelas diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bagaimana Rasulullah dipilih untuk melakukan Isra' dan Mi'raj. Selain daripada itu, banyak juga dari sudut hadis dan juga rawi-rawi hadis yang lain, tetapi ada yang sahih, ada yang tidak sahih dan sebagainya. Tetapi saya rasa secara umumnya umat Islam maklum tentang perjalanan Rasulullah SAW. Antara intipati besarnya adalah Nabi menerima wahyu untuk solat 5 waktu. Ya, itu yang paling agung sekali, dan kita menganggap perjalanan Rasulullah ini sebagai satu perjalanan yang agung. Jadi sebagai pakar geografi, mengapa Dr. Rosmadi memilih kajian Isra' Mi'raj ini? Okey, pertama sekali dalam konteks Isra' Mi'raj, ya, kalau kita tengok dari segi latar belakangnya, Isra' Mi'raj banyak diulas ataupun diceritakan oleh mereka yang berlatar belakangkan pengajian Islam dalam konteks itu. Tetapi pada hari ini, kita kalau melihat satu perkara, kita tidak boleh melihat kepada satu bidang sahaja. Dalam penyelidikan pun sekarang ni kita ada multidisiplin supaya kita dapat satu jawapan ataupun dari segi hasil yang lebih komprehensif dan lebih menyeluruh. Jadi bila bercakap tentang Isra' Mi'raj, apa yang saya cuba lakukan dalam konteks penyelidikan adalah untuk melihat dari segi perspektif geografi dan perspektif pemetaan dan sedikit teknologi GIS di situ. Jadi dalam proses orang kata untuk mengaplikasikan GIS dan geografi dalam aplikasi jejak Rasul, saya mengambil case study peristiwa Rasulullah SAW menerima perintah solat yang seperti Tuan Haji katakan, tetapi saya tidak akan fokuskan kepada ilmiah Islam itu, tetapi dari satu sisi yang lain, di mana saya rasa kita boleh cuba angkat peristiwa Isra' Mi'raj ni. Ia adalah satu perkara yang orang kata selama ini maklumat tentang Isra' Mi'raj tidak diwar-warkan secara fakta dan substance. Dan kita lihat pada hari ini semuanya memerlukan data supaya mereka lebih memahami, dan dalam konteks Isra' Mi'raj ni supaya orang Islam akan lebih nampak bahawa mukjizat Rasulullah ini memang berlaku, dan begitu juga lebih yakin dengan apa yang berlaku dalam konteks peristiwa ini, dan mungkin juga golongan bukan Islam sendiri dapat melihat bahawa ini sebenarnya benar seperti yang termaktub di Al-Quran. Dalam banyak-banyak case study, dalam banyak-banyak ataupun sirah Nabi dan sebagainya, mengapa Dr. Rosmadi memilih perjalanan Isra' Mi'raj ini? Okey, sebenarnya saya dalam orang kata untuk memperkenalkan, mengangkatkan bidang geografi ini dan pemetaan, dan ini adalah pertama kalilah saya cuba membuat orang kata eksperimen pendidikan. Apa punca ataupun turning point Dr. Rosmadi untuk melihat Isra' Mi'raj dari kajian
geografi. Ya. Saya boleh ambil contohlah, satu ketika dululah masa di sekolah, bila bercerita tentang Isra Mi'raj, ustaz menceritakan perjalanan Nabi dalam satu malam, tetapi tidak ditunjukkan secara pemetaan. Kita tak nampak bahawa jaraknya jauh dan perjalanannya dalam satu malam sahaja. Maksudnya Isra dan Mi'raj, naik ke Sidratul Muntaha dan kemudian balik semula ke bumi. Ke Mekah. Ke Mekah. Itu. Jadi saya dapat melihat from Mekah, daripada Mekah, Madinah, kemudian ada beberapa tempat yang dibawa oleh Jibril untuk Rasulullah berhenti, dan kemudian ke Masjidil Aqsa, naik ke Sidratul Muntaha. Elemen ruang kat situ, jarak, elemen geografi. Betul. Jadi saya cuba memasukkan elemen GIS tadi untuk memetakan daripada Mekah, Madinah dan Masjidil Aqsa. Dan pada masa yang sama kita cuba membuktikan apakah elemen saintifik yang boleh diangkat di situ. Pada masa yang sama saya cuba untuk memasukkan pengiraan jarak supaya saya dapat mengukur sebenarnya berapakah masa yang diambil oleh buruk itu untuk bergerak. Formulanya lah. Formulanya. Sebab banyak dari segi pembacaan. Saya sendiri membuat kajian literature untuk membuat kajian ni. Tidak banyak orang kata pembacaannya dari sudut yang saintifik. Jadi agak sukar. Misalnya kita kata kelajuan buruk itu sepantas kilas atau sekelip mata. Tetapi sepantasnya dari segi nombornya berapa? Jadi dengan menggunakan sistem maklumat geografi, saya mengukur jarak perjalanan yang bahagian Isra' saja. Kita ada lebih kurang 1,200 km macam tu, dan kita juga menggunakan formula had laju dengan mengambil kira had laju cahaya, dan saya cuba mengukur masa yang diambil oleh buruk untuk membawa Rasulullah. Apakah dapatannya, apakah jawapannya tentang perkiraan tersebut dari formula yang ada? Saya nak tahu tentang itu, dan kita nak lebih jauh tentang itu juga kerana Dr. Rosmadi sudah pun berkesempatan melihat dengan mata kasar kawasan-kawasan yang dimaksudkan dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj ini, bermula dari Makkah, Madinah hinggalah Masjidil Aqsa itu di bumi. Kita nak boleh kaitkan sedikit bagaimana kita boleh gambarkan peristiwa Isra' dan Mi'raj yang dikata pun dikaji oleh Dr. Rosmadi. Kita rehat dahulu. Sebenarnya saya amat berbangga kerana pada malam ini Analisis Awani memberi tumpuan perbincangan eksklusif tentang Isra' dan Mi'raj dari perspektif masa, geografi dan juga pemetaan. Jadi kalau kita ingin imbas semula, Isra' Mi'raj ini berlaku ketika Rasulullah sedar, dan ramai di kalangan jumhur ulama mengatakan bahawa peristiwa ini berlaku dengan keadaan roh dan jasad Rasulullah. Itu kebanyakan ulama bersetuju, bukan hanya roh. Kalau kita boleh lihat dari sudut ataupun titipan sejarah, berlaku juga setahun sebelum peristiwa hijrah. Maksudnya sebelum Rasulullah berhijrah ke Madinah, ini berlaku di Mekah, dan juga berlaku kebanyakan ataupun catatan sejarah mengatakan bahawa dalam masa satu malam. Maksudnya perjalanan Rasulullah itu dari Mekah menuju ke Madinah, seterusnya ke Masjidil Aqsa, seterusnya diangkat oleh Rasulullah Allah Subhanahu Wa Taala ke Sidratul Muntaha itu, dan kembali semula ke Mekah dalam masa satu malam. Dan apabila Rasulullah sampai ke Mekah, diceritakan kepada pengikutnya, kepada musyrikin, kebanyakan orang-orang musyrik Mekah tidak menerima. Tetapi orang yang pertama membenarkan cerita Rasulullah ini ataupun bersetuju dengan cerita Rasulullah ini adalah Abu Bakar As-Siddiq. Dari itulah Abu Bakar digelar sebagai As-Siddiq, itu yang benar. Jadi itu sedikit sebanyak penceritaan yang kita tahu sedia maklum yang ada dalam rawi-rawi hadis dan juga kitab-kitab muktabar tentang Isra' dan Mi'raj. Tetapi daripada perkiraan masa, jarak dan juga tempat yang kira oleh Dr. Rosmadi itu, apa jawapannya tentang perjalanan ini?
Okey, yang pertama sekali mungkin daripada kisah 1500 tahun yang lampau bila Rasulullah menceritakan tentang kejadian Isra Mi'raj ni, ramai yang tidak percaya dan mungkin pada ketika itu hanya berlandaskan apa yang dikatakan oleh Rasulullah. Itu je sumbernya. Itu je Tak sumbernya. ada sumber lain. Tetapi kalau kita bawa Isra Mi'raj pada hari ini, mungkin kita perlu tunjukkan secara fakta dan mungkin dari segi saintifiknya perkara mukjizat ini. Jadi saya mengambil contoh dengan teknologi yang ada, dengan elemen geografi dan JS, kita cuba memetakan. Itu untuk melihat bahawa jaraknya jauh dan perjalanannya singkat. Dan kemudian pergi kepada masa singkat. Sejauh mana masa yang singkat itu dari segi pembacaan, ada yang mengatakan sepantas kilat, sekelip mata dan sebagainya. Dan saya bersama rakan-rakan cuba menunjukkan berapakah singkatnya dari segi nombor. Jadi dengan pengiraan jarak, formula kelajuan yang kita membuat andaian dengan kelajuan cahaya, kita dapat mengira bahawa kelajuan buruk ini secara analoginya lah, kalau saya katakan dalam sekelip mata perjalanannya mengelilingi bumi sudah 32 kali keliling bumi. Dengan mengambil kira pengiraan garisan khatulistiwa, saya mengira satu blink sekelip mata 32 kali buruk telah mengelilingi bumi. Sebab kalau kita letakkan dari segi nombor, dia akan jadi 0.00 milisecond dan sebagainya. Jadi saya cuba menukar kepada analogi untuk menunjukkan betapa lajunya burak itu. Dan kita pun tak tahu rupa burak itu bagaimana kan? Itu tidak diceritakan. Ya. Dan dari situlah saya rasa ini adalah satu titik tolak untuk mengangkat Isra Mi'raj ni dari segi perspektif Islam, juga dari segi perspektif penyelidikan. Kalau kita tengok dalam sejarah Islam yang saya buat kajian literature, ada dua peristiwa yang orang kata secepat kilat ni. Yang pertama masa peristiwa Nabi Sulaiman perpindahan dari Yaman, Balqis daripada Yaman ke Baitul Muqaddis. Dan kedua adalah peristiwa Isra Mi'raj sendiri. Dan dari situ, dengan analisis yang sebegini, kita dapat membuktikan fakta-fakta yang terdahulu dan sebenarnya kita boleh membenarkan ia tentang perkara-perkara yang berlaku pada hari ini. Saya bagi contoh, kita hari ini kalau kita nak membaca tentang Isra Mi'raj secara saintifik, kita pergi ke kedai buku, kita tak jumpa di kedai-kedai buku sebagai contoh MPH, Borders dan sebagainya. Dan biasanya pengkajian tentang Isra Mi'raj ini diletakkan di sudut agama. Pengajian Islam tidak diletakkan di ruang sains, fizik dan sebagainya. Tetapi saya nampak di situ ada elemen-elemen saintifik, fizik, dan juga teori-teori geografi yang saya ajar di kuliah dan cuba saya applykan dalam konteks ini. Kajian Dr. Rosmadi juga, apakah elemen yang menyokong kajian ini? Kerana kita tahu Rasulullah bergerak dalam satu malam dan tempatnya berbeza-beza. Kalau kita boleh imaginekan ataupun ilustrasikan kedudukan Rasulullah itu berada dalam beberapa tempat dalam satu ketika. Maksudnya dari Makkah itu satu tempat dan ke Madinah. Kalau dari sudut jarak pun, kalau kita naik bas hari ini pun memakan masa mungkin separuh hari dari Makkah ke Madinah. Kalau kita bayangkan ketika zaman Rasulullah, hanya kenderaan ketika itu adalah unta dan keldai dan sebagainya, pastinya berhari-hari. Apatah lagi apabila Rasulullah bergerak ke Masjid Al-Aqsa yang akan melangkaui jarak yang begitu besar, begitu luas, begitu jauh, dan kenderaan pada ketika itu seperti mana saya ungkapkan tadi. Jadi apa elemen yang menyokong Dr. Rosmadi untuk melihat dari perspektif geografi? Mungkin salah satu dari perspektif geografi yang macam saya kata tadi, jarak. Dan dalam perspektif geografi juga kita melihat antara ruang dan masa, elemen itu. Ruang dan masa, bagaimana selain daripada pemetaan, kita juga boleh masukkan elemen geografi dan kita gabungkan dengan formula fizik tadi untuk membuktikan kelajuan buruk tadi. Dan sebenarnya daripada hasil kajian ini telah berjaya membuktikan dan mungkin menukar fakta yang selama ini kita tidak ketahui. Mungkin dalam buku-buku ensiklopedia mengatakan kenderaan yang paling laju di dunia adalah roket ataupun kereta lumba dan sebagainya. Tetapi dengan formula ini, kenderaan bagi saya, daripada hasil kajian saya, dalam sejarah dunia, kenderaan yang paling laju adalah buruk. Begitu juga apabila saya membuat kajian ini, saya juga berkesempatan untuk pergi ke 3 kota suci di mana perjalanan Isra Mi'raj ini, iaitu di Mekah, Madinah dan di Baitul Muqaddis. Dan pada pendapat saya juga,
angkasawan pertama di dunia adalah Rasulullah SAW. Apabila beliau baginda Mi'raj daripada Baitul Muqaddis naik ke langit dan kemudian ke Sidratul Muntaha untuk menerima perintah solat tersebut. Itu yang saya rasa ini amat penting untuk ditunjukkan kepada semua orang di luar sana ya, betapa pentingnya mukjizat ini, dan ini sedikit sebanyak boleh mengangkat ya elemen Islam, perspektif Islam dalam konteks pada hari ini. Okey. Itu yang menariknya, kerana apabila kita bercerita dengan generasi Y hari ini, mereka terdedah dengan ICT dan juga maklumat yang pelbagai di luar sana. Kita pastinya ingin mendokong ataupun menyokong segala fakta berkaitan agama dan juga berkaitan dengan cerita-cerita zaman dahulu dengan fakta-fakta yang lebih konkret, dan ini sebenarnya boleh menyokong, dan kita amat menggalakkan para pengkaji kita, para saintis kita melihat ruang-ruang ataupun fakta-fakta yang sedia ada dalam hal-hal berkaitan dengan sejarah dan sebagainya perlu diangkat dalam konteks fakta dan juga dapatan. Jadi kita rehat dahulu, kita jumpa lagi selepas ini. Mungkin sudah sampai masanya apabila kita bercerita tentang hal agama, cerita tentang sirah dan juga sejarah zaman-zaman lampau, terutamanya dalam kajian-kajian sirah nabawiyah dan sebagainya. Para pakar ataupun para ilmuwan kita, para alim ulama kita perlu bekerjasama lebih dekat dengan para teknologi kita, teknokrat kita, saintis kita. Pada pandangan Dr. Rosmadi, apabila sudah berada di Masjidil Aqsa, di Makkah dan Madinah mengerjakan umrah, ziarah dan sebagainya, dan kita tahu juga Dr. Rosmadi agak sukar untuk mendapatkan tulisan ataupun kajian ataupun jurnal berkaitan dengan sirah-sirah ini dalam konteks sains. Apa pun bahasanya, bahasa Arab ke bahasa Inggeris, apatah lagi dalam bahasa Melayu. Mungkin sudah sampai masanya kita melihat kolaborasi ini ataupun kolaborasi ini perlu dipergiatkan supaya generasi akan datang ataupun generasi hari ini akan lebih yakin dengan apa yang disampaikan. Selain daripada kita wajib beriman, tetapi apabila teknologi membenarkan, saya rasa itu bukan satu kekangan. Ya. Sebab kita kena ikut kehendak semasa pada hari ini. Dengan kehidupan yang ada sekarang, dengan generasi Y macam Tuan Haji katakan, kita ada gadget, kita ada alat-alat yang sophisticated. Pada masa yang sama kita harus angkat juga dalam konteks penyelidikan dan dalam konteks pengajian Islam sendiri, kerana kebanyakannya kita dapat lihat ya, untuk menarik perhatian orang muda sekarang, kita perlu ada satu orang kata trigger untuk mereka sama-sama memahami dan faham dan berminat tentang sebagai contoh dalam apa yang kita bincangkan, Isra Mi'raj bukan sekadar kalau mendengar di ceramah agama, okey, di tazkirah di masjid-masjid. Perkara ini harus pergi kepada mainstream. Mungkin saya boleh menggunakan perkataan itu ya. Begitu juga dari segi bahan-bahan ilmiah, buku-buku, jurnal-jurnal, dan saya rasa sudah sampai masanya kita gabungkan dari pelbagai bidang disiplin pengkaji. Mereka sebagai contoh berlatar belakangkan agama Islam, daripada sains fizik, daripada geografi, astronomi, sejarah Islam dan sebagainya. Kita membuat satu kajian ataupun satu hasil dapatan ataupun penulisan dalam bentuk ilmiah, supaya dapat dikongsi bersama, supaya anak-anak muda lah khususnya, dan mungkin juga mereka yang berminat ya tentang perkara ini. Dan kalau kita lihat kebanyakan dari segi bahan-bahan ya tentang pengajian Islam ini sebenarnya kurang disentuh dalam konteks yang lebih saintifik, di mana itulah saya cuba memasukkan dan bergabung dengan beberapa pengkaji. Apakah selepas ini susulan selain daripada ini mungkin sebagai satu langkah awal, belum dilengkapkan lagi, belum dimuktamadkan lagi tentang kajian Dr. Rosmadi tentang peristiwa Isra dan Mi'raj dari sudut pemetaan dan juga geografi, tetapi selepas ini bagaimana? Apakah langkah-langkah seterusnya yang ingin diangkat oleh Dr. Rosmadi dan rakan-rakan?
Okey, pertama sekali dalam kajian ini saya hanya mengambil case study. Ya. Tetapi saya terfikir alangkah baiknya kalau misalnya kita dapat satu penyelidikan yang lebih luas. Ya. Apa yang terkandung di dalam Al-Quran sebagai contoh, kita terjemahkan dalam konteks geografi. Kita petakan perjalanan Rasulullah, 25 Rasul sebagai contoh, dan cuba kita kaitkan dengan tafsiran-tafsiran Al-Quran, mengapa kejadian-kejadian tertentu berlaku dan lokasi-lokasi wahyu yang diturunkan. Mungkin ada signifikannya di situ supaya masyarakat lebih faham tentang sesuatu kejadian. Bukan hanya sekadar membaca tafsiran ataupun membaca Al-Quran tanpa tahu apakah yang tersirat, yang berlaku di sebalik yang telah dinyatakan di dalam Al-Quran. Jadi saya rasa ini antara yang saya cuba cuba angkat kalau dapat. Setakat ini dah berjumpa dengan rakan-rakan yang mahir dalam Sirah Nabawiyah dan para alim ulama kita untuk berkolaborasi untuk dibentangkan kajian ataupun penemuan sebegini. Ya. Dalam konteks universiti sangat menggalakkan. Malah kita ada pembentangan ataupun orang kata conference dalam membincangkan perkara ini. Tetapi saya terpanggil juga supaya alangkah eloknya macam kita berkolaborasi dengan Esra Awani sendiri untuk mewawarkan perkara ini, dan mungkin dengan pihak-pihak yang berwajib yang berkaitan dengan perkara ini, kita boleh hasilkan satu orang kata bahan-bahan yang lebih ilmiah. Mungkin adalah rancangan-rancangan yang menunjukkan tentang perjalanan. Kalau kita lihat perjalanan haji umrah misalnya, itu pun kalau kita boleh lihat dari perspektif yang sisi lain misalnya, dari sudut sains, dan juga kita tahu kajian-kajian ini sudah ada dilakukan juga. Kalau kita tahu kata pun apa itu puasa, apa itu solat dan sebagainya, ada hikmahnya, ada kata pun rizal ataupun keputusan mengapa solat ini diwajibkan, puasa itu diwajibkan setahun sekali dan sebagainya. Betul, Rasmadi? Ya, macam Tuan Haji katakan, sekarang ni persoalannya bukan bagaimana nak melakukan. Betul, tetapi itu sudah maklum. Banyak sangat dah. Tetapi kenapa? Persoalan kenapa? Maksudnya kita perlu kupas lagi. Mengapa melontar 7 batu? Betul. Mengapa kena ulang alik Safa dan Marwah, selain daripada sirahnya kan? Itu yang harus dikupas pada hari ini, dan saya rasa dari segi pencerahan tu kena pergi ke fasa yang itu yang berbeza. Yang berbeza kita kupas kenapa kena lakukan perkara ini, kenapa kita tidak boleh melakukan perkara ini, ataupun kenapa yang perlu adanya perkara-perkara yang sunat dilakukan sebagai contoh. Sebab kita tengok generasi pada hari ini pun mereka akan bertanyakan, dia suka argue kan, kenapa kena buat ni dan itu. Jadi sudah sampai masanya kita mengangkat perkara ini dengan fakta, dengan ilmiah, dengan kajian-kajian dan ilmu-ilmu saintifik dimasukkan, walaupun dari segi perspektif pengajian Islam ini. Okey. Dr. Rosmadi perlu datang lagi untuk bercerita tentang Isra Mi'raj dan juga penemuan-penemuan lain dalam aspek pemetaan geografi, GIS dan sebagainya. Sungguh kata pun memberi sedikit pencerahan pada kita pada malam ini, dan mungkin di luar sana tidak berapa faham, tetapi ada orang kata pun sedikit maklumat yang boleh kita kongsikan bersama pada malam ini, dan kita harapkan segala kajian ini dapat diterjemahkan dalam bentuk penulisan dan sebagainya supaya kita dapat berkongsi dalam bentuk buku ataupun makalah ataupun manuskrip dan sebagainya, dapat disebarkan kepada orang awam di luar sana, dan kita harapkan juga mereka yang berkenaan dapat memberi idea baru berkolaborasi dalam hal-hal berkaitan dengan agama ini supaya dapat diterjemahkan dalam sisi yang lain pula. Terima kasih pada Dr. Rosmadi Fauzi, pensyarah kanan di Jabatan Geografi, Fakulti Sastra dan juga Sains Sosial Universiti Melaya. Dan bagi anda, jika ada sebarang pandangan anda tersendiri tentang ini, hantarkan ke platform sosial media yang kami sediakan, dan terus bersama kami di Esra Awani. Assalamualaikum, insya-Allah kita jumpa lagi. Terima kasih. Selamat Hari Isra Mi'raj.